Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai. Ya, soalan yang saya ditanya dan ingin saya timbulkan, di manakah PMX kita? Ya, saya ulang, di manakah PMX kita? So, kita tahu berkenaan dengan seorang manusia bernama Anwar Ibrahim yang sejak lebih 20 tahun berjuang untuk cuba mendapat PM, jawatan PM. Apa sekalipun perjuangan dia, tema dia nak jadi Perdana Menteri. So kemudian pada selepas PRU 15, ya, tidak ada sesiapa mendapat majoriti. Pakatan Harapan mendapat 81 kerusi, Perikatan Nasional dapat 74 kerusi. So kemudian parlimen tergantung dan ding dong Zahid dengan warkah dia lah, dia beri maklumat tidak tepat dan sebagainya. Akhirnya Anwar naik sebagai Perdana Menteri. Setelah naik sebagai Perdana Menteri, bermulalah kempen 9 bulan. Kalau kita nak lihat dalam 9 bulan pertama Anwar menjurus kepada pilihan raya negeri, ya, tidak ada apa yang dilakukan selain berkempen seolah-olah dia masih ketua pembangkang. Pergi sana kempen, pergi sini ceramah, masuk universiti, sana sini talk show, menari sana menari sini. Itulah yang kita nampak lebih di dalam TV, di dalam berita, di dalam laporan, daripada kenyataan-kenyataan rasmi pejabat Perdana Menteri berhubung situasi semasa seperti ekonomi, mata wang, krisis bekalan bahan makanan, krisis harga barang makanan amat kurang. Malah tidak ada kenyataan-kenyataan atau perutusan-perutusan rasmi berhubung dengan krisis-krisis semasa. Dalam 9 bulan itu, pelabur ramai memindahkan aset pelaburan, equity pelaburan keluar negara berbilion-bilion ringgit. Tidak ada ataupun hampir tidak ada pelaburan asing yang sah. Walaupun PM umum berbilion sini, ada MOU sana, ada MOU sini, ada komitmen sana, tetapi tidak ada pelaburan yang nyata, yang sah, yang kita diumumkan, yang diumumkan, ya, berlaku di Malaysia. Tidak ada ataupun amat kurang ataupun mungkin tidak diwar-warkan. Apa dia MOU yang ditandatangani yang berbilion-bilion itu tidak diperincikan. Kemudian mata wang terus susut, ekonomi terus merudum, pelabur terus lari. Krisis-krisis bekalan makanan menjadi serius sehingga menjurus kepada krisis yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Pertama kali dalam sejarah negara, bekalan beras tempatan yang dihasilkan 67%, ya, gaib. Tapi beras import yang 30% lebih sahaja berlambak di pasaran. Kemudian orang terpaksa beratur, berpusu-pusu untuk membeli sekampit beras tempatan. Orang merungut, seksa. Tidak pernah berlaku sepertinya. Krisis bukan sahaja krisis bekalan makanan, krisis bekalan makanan ruji asas, ya. So di situ sudah menunjukkan bahawa fungsi asas kerajaan tidak dapat dilaksanakan, iaitu menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kemudian kita lihat selepas PRN, apabila PH dengan BN dibelasah teruk, kita ingat okeylah, lepas PRN Anwar akan memainkan peranan dan memulakan tindakan-tindakan yang sesuai untuk menangani isu-isu atau krisis-krisis. Tidak ada. Terus bermula kempen-kempen selanjutnya untuk pilihan raya kecil. Tidak ada sebarang pendirian tegas atau jelas dari kerajaan berhubung krisis-krisis yang sudah capai tahap serius, tahap kecemasan, iaitu krisis bekalan makanan, krisis harga bahan makanan, kos sara hidup yang menggila. Semuanya pertama kali dalam sejarah dan terburuk dalam sejarah.
Kemudian mata wang menjurus kepada tahap yang terburuk dalam sejarah. Tidak ada sebarang kenyataan, tidak ada penjelasan berhubung pelaburan atau pemindahan equity keluar dari negara kita dalam nilai berbilion ringgit setiap bulan. Tidak ada sebarang dasar yang telah diperkenalkan atau kerangka kerja pemulihan yang telah diperkenalkan kepada kita untuk meyakinkan pelabur dan meyakinkan rakyat bahawa sesuatu sedang dilakukan. Terus kita lihat PM tidak ubah, Anwar tidak ubah perangai dia, dan kita sekarang sudah capai tahap kecemasan. Nilai mata wang terburuk dalam sejarah tanah air, dan 2 kali nilai mata wang kita sampai ke tahap buruk. Kali pertama ialah pada 97, 98 dan kali kedua sekarang. Kedua-duanya Anwar adalah Menteri Kewangan. So, kita tidak ada sehingga hari ini tidak ada kenyataan rasmi dari PMO, penjelasan rasmi dari PMO yang menunjukkan bahawa PMO prihatin, malah mengambil tahu bahawa kita sedang menghadapi krisis mata wang, krisis ekonomi, krisis bekalan bahan makanan, krisis kos sara hidup. Tidak ada. Belanjawan yang dibentangkan tidak kena pada tempatnya. Tidak ada sebarang perancangan yang dicadangkan di dalam belanjawan yang menunjukkan kerajaan telah mengambil kira krisis-krisis yang melanda ini dan menelitinya dan merangka belanjawan sebegitu rupa supaya ianya dapat menjurus kepada menangani krisis-krisis itu. Tidak ada. Maknanya perancangan perbelanjaan tahun depan dilakukan tanpa mengambil kira krisis-krisis, kerana kita lihat langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan tidak akan memperbaiki keadaan tetapi memburukkan keadaan, meningkatkan kos sara hidup, membebankan lagi rakyat. Pendek kata, belanjawan ini menggambarkan atau seolah-olah menjadi report card bahawa kerajaan tidak ada perancangan dan tidak tahu cara mengatasi krisis-krisis serius yang melanda ni. So, pendek kata, negara kita seolah-olah tidak ada Perdana Menteri. So, itu yang saya tanya, di manakah Perdana Menteri? Anwar nak jadi Perdana Menteri sekian lama, dan sehingga hari ini negara kita masih memerlukan seorang Perdana Menteri. Sebab adanya Anwar dengan tak adanya Anwar tidak ada beza. Okay? Kita lihat hari ini penumpuan diberikan kepada konflik Palestin di Gaza. Now, kita setuju, kita rakyat, kita bangkit, kita boleh berhimpun. Tapi Anwar dengan kerajaan, saya kira lebih elok bertumpu kepada krisis-krisis semasa dahulu. Sebab saya lihat penumpuan dia dah macam total kepada Palestin, dan masih kita tunggu penjelasan. Prestasi ringgit terburuk dalam sejarah, prestasi ekonomi terburuk dalam sejarah, krisis bekalan makanan yang terburuk dalam sejarah yang tidak pernah berlaku, kos sara hidup terburuk dalam sejarah, semuanya terburuk, rekodnya semuanya terburuk. Kita tak ada penjelasan. Mereka alihkan perhatian kepada isu Palestin. Itu pun sehingga hari ini PMO atau Perdana Menteri tidak pernah ada sebarang kenyataan rasmi sama ada menerusi perutusan atau black and white yang menyelar Israel maupun AS, Amerika Syarikat. Seolah-olah mereka takut. Dekat ceramah tak usah kira, itu bukan pendirian rasmi. Pendirian rasmi dari PMO tidak ada yang menyelar mengutuk Israel dan Amerika Syarikat. Jadi perjuangan pun tak betul. Lebih baik kerajaan lepaskan sahaja isu Palestin ni kepada pembangkang dan tumpu kepada memperbaiki keadaan dalam negara. Tapi setakat ini tidak ada. Seperti seolah-olah kita tidak ada Perdana Menteri. So, sekali lagi saya tanya, di manakah PMX? Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.